Saya pun hantar mesej dia, minta maaf tu, saya tak dapat masuk dengan pidato ni, saya tak sihat, saya demam. Malam tu dia hantar bodyguard, ada orang datang rumah saya bawa ubat. Kau makan ubat ni dah poluh-poluh, elok badan kau tu, kau bertanding. Tak berani saya makan ubat tu dah. Macam tu sekali lah. Jadi nak tak nak besok saya masuk lah. Saya pergilah saringan tu. Dia pecahkan bilik-bilik tu. 8 orang. Lepas tu 2 hari kedua pun ada. Saya minta awalkan. Saya punya sepatutnya kedua, saya minta awalkan. Sebab saya malas nak tunggu situ. Saya pun dengan apa, dah nak sampai turn saya pun ambil baju Melayu. Mula pakai t-shirt, baju Melayu pakai seluar, pakai samping sikit, pakai songkok. Saya pun cakap bismillah. Saya tengok tajuk, saya pun cakap tuntang 10 minit. Pantai je. Lega. Biarlah kalah. Orang lain tengah saringan, orang tak tahu. Saya pun balik. Dan 3 hari lepas tu, Assalamualaikum, salam, tahniah ya, cik masuk final. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara, kombinasi pengerusi acara pada hari ini yang berusaha Tuan Haji Basri bin Muhammad Basir, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Perancangan yang menjalankan tugas Pegawai Pendidikan Daerah Jerantut. Tahniah. Walaupun menjalankan tugas tu okey tu kan. Yang bahagia Encik Khairul Nizam bin Harun, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pengurusan Sekolah. Cik Ahmad Rahimi bin Bahaudin, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid. Seterusnya penolong-penolong pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Jerantut, tuan-tuan pengetua dan guru besar, anggota kumpulan pelaksana PPD Jerantut, guru-guru pendidikan Islam berjawatan, barisan ahli-ahli jawatankuasa program, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah di sini masih ada SOP lagi lah ya. Saya pergi kat Kementerian Pendidikan itu tak ada pula SOP dah. Sini pula ada SOP. Kan, tapi tak apa, baguslah bagus. Sekarang ni influenza pula kan. Jadi alhamdulillah saya datang daripada Negeri Sembilan kan? Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan, bergulung pendek panjang dirantangkan, memang takkan faham kalau tak dirondongkan. Jadi bila dah kau bagi pantun, kita kenalah jawab kan. Kita kena jawab. Orang berbudi kita berbahasa. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Budi bahasa orang jual pantun kita kena jawab kan. Jadi mudah-mudahan tu dengan tahap tak tengok teks tu, tu saja beritahu tu kan. Jadi hari ini kita berceramah ni, ceramah yang tak, dia memang macam tu, dia awal-awal dia baru gear 1 gear 2 tak. Jadi kalau tengok bersempena dengan Ma'al Hijrah kan, Ma'al Hijrah ni banyak sebenarnya. Boleh kita sebut tentang hijrah ni, kita tahu maksud hijrah ni perpindahan kan. Ustaz ni semua ramai ni nak pula guru-guru agama berjawatan kan. Semua dah tahu, nak keluar dah telinga dah dengar kan tentang hijrah ni. Dia dah tahu dah, dia pun mengajar, budak-budak pun cerita pasal hijrah. Kita semua faham hijrah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Dan Nabi sebut tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Yang ada cuma niat dan jihad. Nak gambarkan kat kita, sebenarnya niat pun susah dah. Bukan kata nak buat, niat itu sendiri pun susah sebenarnya. Nak ubah niat kita, nak perbetulkan niat kita, kadang itu satu perjuangan juga sebenarnya. Itu sebab dalam lagu tu, hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan. Sebab apa? Sebab bukan satu benda yang mudah. Nabi yang paling penting sekali kita tengok mesej yang disampaikan menerusi penghijrahan Nabi. Yang kita tahu penghijrahan Nabi daripada Mekah ke Yathrib ke Madinah, kita tahu bukan satu benda yang senang. Dengan tahap seisi Mekah ni, kebanyakan apa ni, tentera-tentera kafir Quraisy dah pun standby nak bunuh Nabi. Standby nak bunuh Nabi ni kan. Tapi ada yang cakap macam tu Nabi ni pelarian. Tak, Nabi tak lari. Cuma tempat-tempat jalan keluar kebanyakannya dihalang oleh tentera musuh. Tapi Nabi yakin Nabi keluar. Kalau betul Nabi nak lari, dah lama Nabi ikut jalan belakang.
Tapi Nabi gentleman ya, keluar ikut pintu depan tu menghadap tentera kafir Quraisy tu sebab Nabi yakin dengan bantuan Allah. Kan? Dan cuma Nabi berstrategi. Kalau orang cakap Nabi ni lari, kemudian Nabi tak ada tempat, kemudian Nabi pun menyuruh kat Gua Sur. Tak, Nabi bukan menyuruh sebab nak lari, tapi Nabi nak susun strategi. Nabi nak susun strategi macam mana cara nak berhijrah. Makna nak beritahu apa? Dalam melakukan perubahan kena ada strategi. Kena ada. Itu sebabnya bila kita cakap mulai tahun 2023 kita berharap PPD akan berubah menjadi sekian. Maka dah ada dah blueprint dia. Apa benda dasar-dasar nak dibuat, apa benda dekat sekolah-sekolah apa yang kena buat supaya dekat mensupport apa benda dasar yang kita nak capai di PPD ni dan di kementerian. Contoh jadi makna kata ada dasar. Sebagai bukti itu adalah merupakan perancangan. Kita tahu ketika zaman Nabi dulu mana ada telekomunikasi, mana ada telefon. Tak ada. Mana ada kita? Akak ada yang dapat tahu dalam sirah tu? Saidina Abu Bakar telefon anak Saidatina Abu Bakar Asma tu. Asma, tolong hantar ni makanan ni, abah lapar ni. Kat dalam gua ni dengan Nabi ni. Nak makan mana ada ni? Tak ada. Yang kita tahu Saidatina Asma memanjat ni. Memanjat bukit ni nak sampai ke Gua Sur nak hantar makanan dengan tahap Saidatina Asma ni syarat mengandung 9 bulan. Bayangkan 9 bulan kita pergi Mekah, pergi Madinah. Kalau kita pergi ke Gua Sur kita dah siap tangga dia. Kan dia dah dibuat dah, dia naik tangga tu, nak naik ke atas tu dah ada. Zaman dulu mana ada? Panjatlah mana-mana lorong, mana pun tapek boleh pijak lah. Dan itu adalah merupakan satu pengorbanan dalam nak berhijrah. Dan selepas 3 hari Nabi dibimbing, Nabi dipandu. Ada seorang juru pandu, Abdullah bin Uraikid, tunjukkan jalan walaupun dia bukan Islam pada ketika itu. Dan Nabi mengikuti jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia biasa. Gambaran nak beritahu kepada kita, nak berubah tu bukan senang, payah, memang payah. Bayangkan tiba-tiba nak pula Jerantut, bukannya Putrajaya, nak pula KL, tiba-tiba PKP, tiba-tiba PDPR, pening kepala kan. Budak-budak pula ramai yang tutup kamera. Itu sebab kalau saya lah Menteri Pelajaran, kalau saya kan, ni kalau nak sampaikan dekat apa pegawai pendidikan negeri, nak sampaikan dekat pengarah pendidikan negeri, nak sampaikan kat menteri pun saya tak kisah dah. Nanti tolong potong video ni sebab panjangkan. Kalau saya jadi Menteri Pelajaran, benda pertama sekali saya akan buat, saya akan naikkan allowance kritikal guru-guru ni. Yalah, cuti dah lah tak banyak, nampak macam cuti penggal, tapi masa cuti pun kena penggal macam mana? Tengah-tengah cuti panggil datang mesyuarat kelab staff, mesyuarat kelab guru. Lepas tu mesyuarat penyelarasan budak nak daftar. Tiba-tiba budak dah nak daftar dah lah cuti huru-hara. Budak-budak hari ni kan, yang permohonan orang dulu tak pernah lulus, hari ni baru lulus. Ingat tak dulu kita pernah doa? Dulu kita doa minta lah SPM ni tangguh. Tak dapat. Masa PKP baru dapat tangguh kan? Bertuah betul budak-budak ni. Lepas tu budak ni mengada pula, janganlah tangguh lagi. Mengada pula kan. Gitu dulu minta tangguh tak dapat. Itu ya Allah mintalah tangguh. Tak ada lagi cepat peksa tu ada. Dulu. Tak, lagi satu lagi saya akan umum apa? Saya akan umumkan dengan sebagai Menteri Pelajaran, saya umumkan kita akan mansuhkan skim pinjaman buku teks. Kita akan gantikan dengan skim pinjaman tablet. Baru betul. Kan? Bagi tablet. Setiap seorang pelajar darjah 1 satu tablet. Seorang satu. Darjah 2 tablet, darjah 3 tablet. Banyak kot. Businessman, usahawan, tokoh korporat, panggil semua konglomerat semua. TH ke, tabung haji ke, TM ke, takkan tak boleh sponsor untuk bantu anak-anak ni semua. Kan? Satu tablet, dan setiap tablet tu dia siap install buku teks ikut tahun. Tak adalah budak tu mengengkeh bawa buku teks bawa pergi sekolah. Tu mengengkeh. Mengengkeh tu berat sangat lah kan. Sengit-sengit bahu budak tu. Kan? Dan kemudian setiap hari Isnin guru disiplin akan cek tablet tu. Satu game, satu rotan. Budak ni kalau leka dia install game dalam tu. Kan? Buat antivirus dekat dalam tu. Kemudian apa? Cikgu-cikgu pun dari masa ke semasa boleh update latihan-latihan
masuk dekat dalam tu. Okay, kelas jangan lupa siapkan latihan dalam folder nombor 3 sebelum tengah malam, email kat saya. Macam tu. Steady lah cikgu. Tiba-tiba ada PKP lagi, kita dah standby dah, sebab masing-masing dah ada tablet. Dan begitu juga saya akan mengarahkan kepada Kementerian Penerangan bersama dengan SKMM untuk bekerjasama untuk memastikan semua kampung-kampung dan taman perumahan dibekalkan wifi percuma selewatnya Disember 2022. Oh, macam tu kan, ada bunyi menteri tak? Ada. Tak, macam tu sebenarnya. Sebab kita semua sedar yang dasar IT kebangsaan dah berlangsung daripada tahun 1980-an. Tapi kenapa kita bila hari itu masih terkial-kial lagi? Kita masih mendengar anak-anak di Miri, Sarawak, bayangkan mak ayah dibawa masuk hutan, naik bukit tu bukit, nak naik atas bukit tu semata-mata nak dapatkan signal telefon supaya anak boleh buka WhatsApp. Nak buat latihan dalam hutan, tidur dalam hutan tu. Besok tu baru jalan balik rentah hutan tu untuk balik ke rumah. Sampai tahap tu. Ada hari tu saya tahu setiap negeri dapat itu tablet, bantuan tablet percuma, tapi dalam satu daerah pilih satu sekolah pejadah. Minta maaf cakap lah pada saya lah, bagi semua dah jadi keperluan. Pegawai-pegawai PPD pun dah sepatutnya dah pakai telefon pintar, jangan pakai lagi dah 3310 tu kan, bagi allowance telefon untuk semua pegawai. Saya dulu jadi pengarah undang, saya semua level-level semua dapat allowance telefon kan. PPD memangku, kalau yang memangku lagi lah kan, dapat allowance telefon, pegawai-pegawai semua dapat allowance telefon. Apa pantang larang orang yang dah dapat allowance telefon? Apa pantang larang dah? Orang berapa ramai yang ada allowance telefon? Angkat tangan, saya nak tanya. PPD tak dapat ke? Penalang timbalan PPD tak dapat ke? Tak dapat. Jadi saya akan umumkan juga lah tu. Sebab dia ada satu lah masalah. Dulu saya dapat allowance telefon masa saya jadi pengarah dulu, pengarah undang dulu. Semua pengarah dapat allowance telefon RM200 sebulan, diluluskan dalam mesyuarat for council. Dan semua dapat allowance untuk beli telefon setiap tahun RM1,500. Jadi kita tambahlah duit, kalau nak beli mahal lagi tambahlah duit sendiri. Tapi satu kepantangan dia, bos telefon jangan tak angkat. Itu yang pantang dia. Kau mati pun kau kena jawab. Macam tu bos saya kau. Nama dia Datuk Alim. Lagi satu lagi, dalam mesyuarat tak ada mesyuarat panjang-panjang, straight forward. Dia dah siap belum? Kenapa tak siap lagi? Kepantangan bos saya dulu Datuk Alim tu, kepantangannya jangan jawab dalam meeting, dalam proses. Kepantangan dia dalam proses tu, bila boleh siap? Minggu depan. Hari apa? Rabu. Pukul apa? Pukul 3. Okey. Macam tu. Ni dalam proses. Ni dalam proses lah. InsyaAllah. Tak tahu bila siap. 3 bulan dalam minit mesyuarat tu dalam proses. Kan? Jadi bukan macam tu cara dia. Jadi perubahan. Kita berubah. Tu saya kata tadi. Perubahan demi untuk anak-anak. Sebab penting ilmu. PPD ni nadi ni. Membangunnya Jerantut ni, PPD main peranan. Guru-guru besar, pengetua ni, guru-guru main peranan. Itu sebab saya selalu pesan, mak ayah jangan menyalahkan PPD dengan cikgu-cikgu je. Saya kata masa menceramah PDPR dulu, saya marah, memang saya marah. Tapi masalahnya yang hadir, mak bapak yang hadir online tu semua yang baik-baik. yang buat masalah semua tak hadir online tu masalah dia. Saya kata sebab apa? Menjadi guru pagi tadi saya cakap, jangan jadi rasa rendah diri. Cikgu ni main peranan sangat besar untuk develop anak-anak. Anak-anak berjaya ke apa tu, sebab saya boleh ceramah motivasi budak-budak sekolah menengah. Saya cakap dengan dia orang, saya kata kau pandang pintu pagar sekolah tu. Saya kata, pandang pintu pagar sekolah. Dia semua pandang. Kenapa tuan? Kau tengok berapa ramai bekas pelajar yang dah keluar bersekolah ni, masuk balik dalam sekolah, jumpa cikgu cakap terima kasih, dia dah berjaya. Berapa ramai? Kau boleh kira dengan jari. Silap-silap yang masuk tu pun sebab sijil tertinggal, ada benda nak minta pengesahan dan sebagainya. Tapi cikgu apa? Cikgu tetap mengajar. Anak-anak dapat 10A, anak-anak dapat 11A, anak-anak dapat 15A. Mak bapak yang tunggu burger, mak bapak yang dapat kredit. Cikgu dapat apa? Daik gaji RM50, RM1 pun tidak.
Tapi itulah dia besarnya jasa guru yang disebut oleh Dr. Usman Awang, lawyer, doktor, engineer, peguam, magistrate, semualah lawyer, pelakon terkenal, tak kira lah siapa. Dan hebatnya dia usahawan konglomerat korporat, semualah menteri, semua bermula dengan seorang guru biasa. Bukannya sebab orang lain tu, sebab jangan cikgu-cikgu ni, saya pasal ustazah ni, ustaz ni, bila kat luar orang tanya, awak kerja apa? Cikgu je. Kenapa ada je jom tu? Apa masalah sampai je? Cakap saya seorang pendidik. Oh, saya seorang pendidik di Sekolah Kebangsaan Kampung Baru. Tadi Kampung Baru. Di Sekolah Kebangsaan Indrapura. Oh, main-main kayangan sekolah ni. Main. Saya memang ingat 2 kali dah saya datang sekolah tu kan. Saya datang daripada Sekolah Kebangsaan Benter. Contohlah saya pernah camah kat situ. Saya paling tak boleh lupa tu sekolah tu kan. Sejarah saya camah mana-mana pun saya sebut pasal Sekolah Kebangsaan Benter tu, saya cerita. Ada cikgu Benter ni? Tak ada kan? Ada ke? Lipih dia. Sekolah Kebangsaan Benter 10 sekolah combine nak buat ceramah motivasi UPSR masa tu. Bagi tahu PA saya 10 sekolah combine nak bayar 300, terangkat kening saya. PA PA saya 300, 10 sekolah 300. Ingatkan satu sekolah 300, semua tu gabung-gabung semua 300. Tapi nasib baiklah saya ni jenis tak suka batal program. Saya kata tak apalah, jalan cuma tanya dia orang, ada tak tempat-tempat lain yang nak buat juga. Sekali kan lah, tak adalah pergi satu tempat je. Alhamdulillah ada satu surau dekat Temeloh tu pun nak petang tu, malam tu masjid daerah Benter. Pun sama kat 300, 400, okey je saya kata. Sebab tak adalah pergi satu tempat je, pergi 2-3 tempat. Sempat saya singgah Patin Siti Mazmi tu. Menyalur kepala podeh kan. Tapi memang sedap pada saya setakat ni dalam Pahang ni. Tadi saya dah try lah jalan tu ni, sedap, not bad lah. Tapi memang saya suka betul Patin Siti Mazmi yang dekat Lipih ni. Bukan yang dekat Raub tu. Raub tu anak dia masak, dekat Lipih tu mak dia masak. Sampai tahulah siapa masak. Yang punyalah burger ni. Cuma Allah tunjuk kat saya, cerita ni saya bawa ke mana-mana, Allah tunjuk kat saya. Bila sampai kat Sekolah Kebangsaan Benter yang gabung 10 sekolah, rupa-rupanya calon UPSR sekolah ni 2 orang, sekolah ni 3 orang lah, sekolah ni seorang. Saya kata ini kalau seorang ni kalau lulus 100% ni. Ya Allah, masa tu saya kata, saya ingat saya ceramah dekat Sekolah Kebangsaan Durian Tipus, jalan nak pergi ke Mancis, nak ke Bentong tu. Saya ingat tu dah paling teruk dah. Masa tu 1 tahun 1 kelas, saya ingat dah teruk dah. Rupanya ni lagi teruk. RM300 tu pun cikgu-cikgu tu, berapa belah orang tu kongsi sikit nak bayar saya. Bayangkan kalau saya batal program tu, betapa kecewanya guru tu. Sebab saya tak demand dalam ceramah saya ingat tu. Okey je, janji buat program, tapi hari ni dah setuju tu, janganlah dikurangkan. Macam tu lah. Allahu Akbar. Jadi macam tu lah. Besar jangan tu. Ada cikgu tu menangis, tak sangka dia kata Samsul Debat datang. Tak sangka saya okey, insyaAllah. Tadi sekolah-sekolah tadi pun saya pergi. Tu saya heran tadi, apalah kat masjid ni budak-budak sekolah duduk depan. Rupanya tu anjuran Sekolah Kebangsaan tu, saya tak tahu. Saya ingat camah kat surau, camah kat masjid tu, ingat masjid. Rupanya kerjasama dengan masjid. Sebab harap budak tu pun sama SKM juga, Sekolah Kekurangan Murid juga. Allah, saya kata makin tak ramai dekat kawasan luar bandar ni. Semua sibuk sekolah kat bandar kan. Kadang-kadang itu pun bukan sekolah kat bandar, mak bapaknya duduk bandar, anak hantar kat kampung. Tu ramai macam tu kan, teman nenek dia. Tu yang kadang-kadang budak ni kalau tak betul hal tuju dia, tu yang dia tak pergi sekolah lah. Tu saya kata dah terbalik dunia ni. Cikgu-cikgu dah buat lawatan untuk apa ziarah kasih, nak tengok kenapa budak tu dah seminggu tak datang kan. Apa masalah budak ni? Dia yang malas. Ada satu tu pula siap mesej, anak saya tak sihat, dia tak dapat hadir, mungkin dalam 2 hari MC. Yelah, sihan budak tu. Semoga, ni ustazah jawab, semoga dia cepat sembuh, saya doakan. Ustazah, tentulah. Rupa-rupanya budak tu yang WhatsApp sendiri,
Budak sekarang Allahu Akbar tu cakap tu kan, budak ni kena tahu kan. Tu sebab kalau balik cerita Ma'al Hijrah tu tadi, mana nak beritahu berjuang ni, berubah ni bukan senang. Nabi ikut jalan yang bukannya biasa dilalui oleh manusia biasa. Sebab tu jugalah kita nak berubah hidup kita ni bukan senang. Dengan cabaran sekarang, anak-anak sekarang, dengan berapa ramai anak-anak murid yang jawab dengan kita, saya tak belajar pun tak apa, saya nak jadi YouTuber. Betul tak kan? Dia cakap kan, dia nak jadi YouTuber. Saya cakap tu terang itu, saya cakap dengan depan student, saya kata, kau jadi YouTuber tapi bangang apa guna? Saya cakap macam tu. Berapa ramai orang kat luar sana dapat duit berjuta-juta tapi dengan cara membodohkan diri dia. Tunjuk, share dengan orang dan bangga pula tu dapat duit banyak dengan macam tu. Apa dah jadi? Apa dah jadi dengan mentaliti masyarakat kita? Berbangga dengan kebodohan lah orang cakap ayat tu. Dan konten tu ramai orang follow memang sebab orang marah. Tapi dia nak difikir, dia tak kisah orang marah, orang keji dia tak kisah. Yang penting duit dia banyak. Tapi kita kena fikir balik, ada tak keberkatan rezeki untuk keadaan yang macam tu? Memudaratkan diri termasuklah menjatuhkan maruah, itu bukan satu benda yang diizinkan dalam Islam. Tak ada. Buat sanggup, tak kisahlah orang nak cakap apa. Bodoh pun bodoh lah, berjoget-joget dengan orang gaji. Kan, buat macam tu, buat konten-konten yang tak apa-apa, kemudian berbangga dengan itu. Kita ni hidup biarlah bermaruah. Bak kata orang, bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jinjing. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Faham tak maksud dia? Kalau mati kena baham harimau, standard lah kan? Macam mana dia mati tu? Oh, dia bergumpal betul dengan anjing tu. Oh, steady dia ya. Ni dia mati macam mana? Dia kena gigit anjing melupu langsung mati. Berbandor kan? Jadi kita ni tunjuk standard kita ni, maruah nak kena jaga. Tu sebab saya selalu pesan tuntut ilmu. Tuntut ilmu sebab apa? Sebab ilmu ni lah yang akan jaga kita kan? Sebab kata Sayyidina Ali itulah kan, harta makin kita belanja makin habis, tapi ilmu makin kita belajar makin banyak benda kita tak tahu. Harta yang banyak ke sikit ke kita kena jaga dia, tapi ilmu lagi banyak, ilmu lagi boleh lah ilmu tu menjaga kita kan? Cantik tolok pantainya landai, tambah perahu tepi kuala, biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Ni cerita ilmu. Cari ilmu. Saya pun dulu kan, saya fikir balik lah, kenapa lah aku belajar? Kan kawan dah kerja ni. Bila belajar sampaikan arwah nenek saya, arwah Wan, orang ni 9 panggil nenek ni Wan. Tak tahulah sempat ke tidak tengok kau ni menikah lah, belajar. Lepas tu dah lah belajar, cuti semester tak balik pula tu. Orang cuti semester awak leka pidato debat ya. Saya dulu debat dengan pidato mula dulu waktu saya diploma. Saya tiap-tiap kali cuti semester ada sukan antara universiti. Dulu saya main takraw, wakil universiti, dan saya banyaklah main open takraw dulu tiap-tiap di Melaka. Dulu saya di UiTM di London, Alur Gajah, Melaka. Lendu kan, dulu di Melaka setiap 2 minggu ada open takraw, banyak game dia. Dan kemudian banyaklah saya main sampai saya main tim Petronas Melaka, saya main open banyak tim-tim lah saya main yang seronok. Tiap petang memang tu game nombor 1 saya lah, selepas bola sepak kan, main takraw sampai wakil universiti. Dan saya ingat waktu pertama saya wakil universiti wakil UiTM Melaka, main dekat UiTM Jengka, Pahang. Wah, saya ingat lagi, seronoknya. Masa tu lawan UiTM Pahang lah bermula. Pahang ceng Melaka ceng. Seorang tu jawab celaka. Dia main takraw tahu je lah, dia menyakat sama sendiri kan. Kita pun ya Allah Akbar. Lepas tu ditakdir Tuhan ni kan bagi signal dekat saya waktu saya final semester diploma, lutut injured. Biasa orang main takraw ni musuh dia lutut lah. Lutut dia rosak dan sampaikan satu tahap tu bila saya injured ya, seminggu 2 minggu tak boleh main. Lepas tu bila masuk degree tu main lagi, injured lagi. Sampai satu tahap tu saya berjalan pun boleh terseliuh lutut tu. Jadi saya kena stop lah. Kalau tidak tu tuang air batu, minyak apa semua macam-macam lah. Berurut apa semua. Saya ingat lagi masa di Melaka dulu pergi berurut dengan makcik tu. Lain kali kalau main bola petang-petang minta izin dulu. Cucu tumpang main petang-petang macam tu, faham? Saya cerita dengan arwah abah tu.
Arwah Abah cakap, masa bila kau jadi cucu setan? Abah cakap. Abah arwah Abah pantang betul benda macam tu kan. Saya cerita je balik, saya angguk lah yang orang urut tu. Siap alin tolu lah apa semua macam-macam lah. Alin ni golek-golekkan telur dekat lutut kita yang sakit tu kan, dia panas tu kan. Pecah-pecah tu nampak tak tu, nampak tak? Aku pun tengok apa bodoh dalam ni kuning tu. Nampak macam mata tu, nampak? Tu dia mata dia tengok kau tu lah. Macam-macam kepercayaan dia orang ni kan. Kan, jadi layankanlah kan. Tapi bila lepas pada tu lah saya start masa final year dekat diploma dulu, saya mula berjinak-jinak dengan pidato. Saya masuk pidato. Bukan senang nak berubah daripada situ. Sebab saya puncanya, saya minat pidato ni sebab roommate saya, seorang budak Kelantan, Cik Khairul Azhan, Cik Ahmad, guru debat saya, guru pidato saya. Saya tengok dia pidato, sedap pula tengok dia bercakap. Macam mana dia boleh cakap macam tu? Jadi saya pun cuba. Saya belajar dengan dia. Dia ajar kata macam ni, kena gaya macam ni, tangan kena macam ni macam ni, tangan, fokus mata macam mana, teknikal mula-mula bercakap macam mana, jarak dengan mic macam mana, semua ada. Jadi bila saya dah berpidato tu, saya pun masuk tahun pertama, Alhamdulillah, buat saringan pertandingan pidato. Dulu ada konsep juara bertahan. Dulu macam pertandingan nyanyian kan ada juara bertahan tu, final je. Jadi masuk pidato, Alhamdulillah buat saringan dekat stadium Sekolah Kebangsaan Kubu Melaka. Buat saringan 30-40 orang, Alhamdulillah saya dapat masuk final. Bila dapat masuk final, Alhamdulillah lawan 6 orang termasuk seorang lagi juara bertahan. Alhamdulillah saya dapat sagu hati. Tahun pertama saya ingat sagu hati tu dapat RM100 dengan pen paker, ada tulis pidato kenegaraan, tekan-tekan. Tu jawatan perangannya anjuran lah. Tahun depan itu saya jadi juara kebangsaan dah. Saya tak tunggu lama, ringkas cerita. Bila saya dah jadi juara pidato, saya stop, saya tak nak dah. Kemudian saya masuk debat. Masuk debat saya mengajar banyak universiti. Masuk debat dan saya menang semua, boleh kata semua pertandingan tu saya pernah menang lah. Dan saya dianugerahkan pendebat terbaik seluruh negara dan kategori debat diraja tahun 2000, 2001, 2002. Tiap tahun saya. Tapi lepas tu saya fikir pada masa final year untuk degree, saya kata cukup lah tu. Kan, saya tengah menang ni, baik saya berhenti. Semua saya dah menang dah. Nanti kan dah lah saya lawan tu, lawan anak-anak murid semua. Buatnya kalah dengan anak murid, dia pun kalah dengan aku. Habis kan, jadi saya cukup lah tu. Cuma yang jadi susahnya apa tahu, bila saya dah bekerja, kemudian saya diminta oleh ketua bahagian masa tu, ada ketua-ketua bahagian, ada pertandingan pidato UMNO masa tu, pertandingan pidato, diminta saya wakil. Saya bukannya ada jawatan apa pun, tapi minta saya masuk pertandingan. Masuk dalam pertandingan pidato Islam Hadari, kalau mana ingat masa zaman Pak Lah dulu. Masuk Islam Hadari. Saya kata, saya bagi dia punya saringan kat UKM. Bayangkan satu bahagian, semua bahagian seluruh Malaysia, peserta yang masuk 180 lebih. Saya kata buatnya aku kalah ni kan, langsung orang tak ingat aku dah. Saya tak nak, saya takut kalah, bukannya takut apa. Saya takut kalah, matilah. Saya pun cakap dengan ketua bahagian masa tu, arwah Tok Sahak di Datuk Ishak Ismail. Dia ni Tok Sahak ni memang vokal sikit lah. Saya pun hantar mesej dia, minta maaf tu, saya tak dapat masuk dengan pidato ni, saya tak sihat, saya demam. Saya kata. Malam tu dia hantar bodyguard, ada orang datang rumah saya bawa ubat. Kau makan ubat ni dah palu-palu elok badan kau tu, kau bertanding. Tak berani saya makan ubat tu dah. Macam tu sekali lah. Jadi nak tak nak besok saya masuk lah. Saya pergilah saringan tu. Dia pecahkan bilik-bilik tu. 8 orang. Lepas tu 2 hari kedua pun ada. Saya minta awalkan. Saya punya sepatutnya kedua, saya minta awalkan. Sebab saya malas nak tunggu situ. Saya pun dengan dah nak sampai turn saya. Saya pun ambil baju Melayu. Mula pakai t-shirt, baju Melayu, pakai seluar, pakai samping sikit, pakai songkok. Saya pun cakap bismillah. Saya tengok tajuk, saya pun cakap tuntang 10 minit, pantai je, lega, biarlah kalah. Orang lain tengah saringan, orang tak tahu. Saya pun balik. Dan 3 hari lepas tu, Assalamualaikum, salam, tahniah ya, cik masuk final. Masuk final lah pula. Itulah, saya lagi susah hati masuk final. Nak lari ke tidak, sudah hanya pergilah. 10 peserta dapat masuk final, termasuk daripada Sabah. So bertanding, Alhamdulillah, tempat yang ketiga daripada Johor Bahru, seorang perempuan berusia 56 tahun pada ketika itu, dia nombor 3, 76 markah. Tempat kedua daripada Sabah, Jaim Atuh, 77 markah. 76, 77. Saya juara masa tu 95 markah. Nak bagi tahu, tak, bukan apa. Saya nak share, bukan kata saya bagus sangat, tak ada.
Tapi nak beritahu, bila kita ada peluang bertanding ni, letak standard kita tinggi. Jangan kita biasa tu, sebabnya ada orang cabar-cabar saya dalam Facebook tu. Dia tak tahu rekod saya. Cakap seorang boleh lah, cuba lawan aku tengok. Debat. Dia kata macam tu. Geram. Aku tengok kan. Tu belum cerita lagi debat. Waktu saya mewakili universiti. Dulu ada satu debat, namanya debat perdana anjuran Majlis Peguam Malaysia. Malaysian Bar Council. Dia buat masa tu terbuka pada fakulti perundangan seluruh Malaysia, dan juga peguam-peguam pun boleh masuk. Bayangkan separuh akhir saya boleh menang dengan lawyer pasukan peguam Kuala Lumpur yang menang kes lawan kerajaan, yang kes Felda tu, yang 3 orang tu. Semi final saya menang dengan dia orang. Hui, rasa macam menang Piala Dunia. Final pula menang dengan UIA. Dan sekali lagi Johan. Tu sebab saya kata duit kahwin saya banyak pakai duit debat dengan pidato masa tu. Jadi makna kata, bila kita nak sesuatu, standard kena letak tinggi. Kita kena cuba. Bak kata pepatah tu, gantung cita-citamu itu tinggi di atas langit. Kerana kalau ia jatuh, dia akan jatuh di atas gunung, masih lagi tinggi. Tapi jangan digantung cita-citamu itu di atas busut. Kerana kalau ia jatuh, dia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busut tu dengan laut, tapi dah dia cakap macam tu, aku ulang aja lah. Jadi makna kata, perubahan memang susah. Nabi dalam perjalanan, Nabi pergi ke sana kemari, nak bagi gambaran dekat kita, perubahan bukan senang. Niat tu sendiri susah. Contoh paling senang, niat berhenti merokok. Bukan senang. Tanyalah orang yang merokok. Kan? Sebab kata abang Samsul Rawau, Pak Su, dia cakap, bang, saya ke belakangnya, bang, sugi berapi tu. Sugi berapi. Dia punya istilah dia, bukan merokok, dia sugi berapi je. Kan? Tapi memang faham, susah nak berhenti merokok. Betul tak? Itu antaranya lah. Tapi maknanya nak beritahu, betul apa yang Nabi sebut, yang ada cuma niat dan jihad. Orang dah biasa datang lambat pergi kerja. Disuruh awal. Wallahu akbar. Tanyalah pengetua dengan guru besar. Dia akan menghadapi masalah orang datang lambat tu orang yang sama. Macam mana? So, simple je. Jangan nak jadi guru yang popular. Nak jadi guru popular, nak jadi guru besar, jadi pengetua popular, insya-Allah susah kerja. Tapi kalau nak jadi yang tak popular tapi senang kerja, itu lebih baik. Iaitu keluar surat tunjuk sebab. Bagi, jangan kita nak play safe je. Kononnya takut-takut. Bagi je, kita pengetua, kita guru besar. Kita jaga jajahan kita ni, guru besar ni, sekolah tu jajahan kita. Tu kawasan kita, teritori kita, kawal. Tu sebab saya cakap dengan mak ayah tadi, mak ayah jangan banyak-banyak cekadak pula. Kalau anak-anak buat hal, cikgu pantau. Cikgu buat hal, guru besar, pengetua pantau. Guru besar, pengetua buat hal, PPD pantau. PPD buat hal, Jabatan Pendidikan Negeri pantau. Dan Jabatan Pendidikan Negeri buat hal, Kementerian pantau. Kementerian buat hal, Menteri pantau. Menteri buat hal, Perdana Menteri pantau. Perdana Menteri buat hal, Jabatan Agung pantau. Ni mak bapak buat hal, siapa pantau? Saya cakap, tak ada. Dia boleh lepas, dia boleh cakap, dia boleh viral, dia boleh buat itu sini. Benda yang betul tak keluar. Kan? Memburukkan institusi pembelajaran dan sebagainya. Tapi itulah yang membawa kepada masalah kita pada hari ini. Masalah kita pada hari ini yang paling besar, bukan saja mendidik anak, tetapi masalah yang paling besar pada abad ini adalah untuk mengadapkan anak-anak kita. Mengadapkan dan mengakhlakkan anak-anak kita, itulah cabaran yang paling besar hari ini. Dengan tahap televisyen 24 jam, dengan tahap media di tangan 24 jam, non-stop. Dulu nak tengok Ultraman hari Rabu pukul 5 petang, nak tengok Gaban hari Rabu pukul 5.30 petang, nak tengok Doremi hari apa, nak tengok ni hari apa. Ada hari dia yang boleh tengok. Nak tengok Hindustan pukul 2 petang, Tamil hari Ahad petang pukul 2. Nak tengok drama kan pukul 10 malam, pukul 9 malam TV3. Hari Jumaat malam. Dah ada. Hari ni hari-hari drama. Dan hari-hari itu pula maghrib. Statistik saya baru je. Kan ingat kalau tengoklah muka saya yang dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia itu. Ingat tak? Yayasan Budi Ihsan Malaysia masa korban di Afrika, korban dalam negara dan luar negara kan. Saya, Ustaz Said Noh Hisham, Ustaz Ilyas, Ustaz Jafri kan. Hari itu pelancaran buat di TV3. Saya dapat duduk dengan pegawai-pegawai di TV3. Dia orang cakap,
Rating drama paling tinggi sekali yang menyelamatkan program TV. Waktu pukul 7 tu yang Kak Liza Abdullah bila jumpa saya, Ustaz, saya bukan pukul 7 je, saya pukul 9 pun ada. Dia ingat, oh, Ustaz cakap saya ni, kata. Ada beberapa pelakon, saya dah maku 10 Ustaz, saya pukul 10 drama saya. Tak, bukan, kan heran kan. Sebab rating paling tinggi. Dan yang best tu tengok drama berjemaah pula tu. Kan, risik pada hati. Kan, risik pada hati. Ramai yang perempuan tengok dengan tahap dia marah poligami tu, ramai yang tengok tu. Macam faham je jiwa orang berpoligami tu. Nampak tak? Nampak tak? Tapi mungkin lah tu tanda-tanda perubahan berlaku lah tu. Kan, tanda perubahan berlaku. Sazah tak sazah. Marah tetap marah. Dia kata. Ya. Yang tak nak menunjukkan dia. Itu antara cabaran dia. Buka-buka mata TV. Buka-buka mata handphone, gadget. Dulu tak ada macam tu. Dulu nak buka TV pun payah. Nak buka TV ada pintu. Tak dulu. Kan kena pulas nak buka tukar channel tu, kelotap gitu kan. Lepas tu yang canggih sikit TV color, dia kata TV color. Siapa jadi remote? Anak-anak jadi remote. Mana ada remote TV masa tu? Saya jadi remote. Satu. Tekan satu. Saya pun pandang ayah saya, dua. Wah, daripada 1 sampai 8 memang 1 dengan 2 je TV tu. Dulu kan macam tu. Kan? Kalau TV 5 tu, TV 5 ke 7 yang baru dapat TV 3 tengok aerial macam mana. Tu belum cerita lagi. Yang waktu Ardi Wiranata lawan Fukok Kiong tu. Arwah abah saya suruh, kat luar ni tengah gerimis kat luar ni. Pegang aerial tu pusing lagi, kanan. Lagi dia kat dalam sadap tengok betul. Lagi. Dah pegang tu tak. Dia sadap tengok badminton kat dalam tu. Itulah pengalaman yang budak sekarang tak ada. Budak sekarang suruh buang sampah, tarik muka. Suruh ni macam-macam jawab. Apa salah tu? Tu sebab sampai tadi dekat sekolah Indrapura saya kata, ada tak tengok dalam media sosial, ada satu video dia share macam mana seorang lelaki tebur balik, dia nampak ayah dia sepak ayah, terbalik ayah tu. Ada kan? Ada tengok kan? Apa komen kita bila tengok first instance, secara prima facie kita tengok kes tu? Apa pandangan kita nampak budak tu balik, nampak ayah dia tengah duduk, nampak dia sepak, terbalik ayah tu? Apa kita akan cakap? Biadab, kurang ajar. Tapi ada satu soalan sebelum tu. Siapa ajar anak kurang ajar? Budak tu tak ada tiba-tiba menyepak ayah dia. Dia ada proses sebelum sampai kepada sepakan terakhir tu. Ya. Itu saya selalu sebut. Patutlah orang tua tu dulu ajar kita tentang adab. Jalan depan orang tua menunduk, salam cium tangan. Salam cium tangan bukan orang Melayu punya, memang buat pada zaman Melayu ni je. Daripada Arab lagi, daripada zaman Nabi dulu. Sahabat-sahabat dulu. Kan? Bagaimana kita tengok Imam Ibn Abbas salam. Kan? Salam ni Muaz bin Jabal, salam semua sahabat-sahabat Nabi. Salam Sa'ad bin Abi Waqqas, salam cium tangan ni. Allahu Akbar. Salam. Kenapa kau salam cium tangan aku? Beginilah kami diajar oleh Nabi untuk hormat pada guru kami. Cakap apa? Tapi kita hari ni, itu dulu Ustaz, itu dulu. Sekarang memang kita dah moden. Faham tak? Salam cium tangan. Ada orang balik raya sekarang. Macam ni salam pak saudara. Siapa yang ajar? Mak ayah lah ajar. Bukan mak ayah ajar, mak ayah tak ajar. Lalu depan, tumpang lalu, baiknya anak kau ni, mudah-mudahan macam tu. Baiknya anak kau ni, baik, tak ada. Bapak pula. Lalu belakang pun tak izin. Pakcik saya lalu belakang ni, jangan. Lalu depan. Orang dulu tak percaya, lalu belakang habis ilmu dia. Kan ada orang dulu. Dulu kan, tu tengok adab macam mana. Tengok, datang, tetamu datang. Bila saya duduk tu saya tengok, bagus. PPD ni, dia jaga adab macam mana. Bagi cawan, siap dengan lapik. Itu memang adab orang dulu. Walaupun tak berapa kena, tapi ada lapik, okey lah. Ya betul. Itu adab. Orang kata makan sirih berpinang tidak tadi. Pinang ada, dia kata lah Melaka. Makan sirih berpinang tidak. Tagah dek budi dengan bahasa. Budi bahasa.
Kan? Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Tu dia cerita dia. Susah kalau saya tiba-tiba dengan Tuan Basri ni, Tuan Haji Basri, lepas tu dengan Tuan Khairul Nizam dengan Ahmad Rahimi, kita duduk sekali kat satu warung minum kopi sama-sama. Tiba-tiba lalu anak dara. Dia lalu tapi meja kita siap cakap, tumpang lalu Abang Haji. Terangkik kopiah main-main. Kita langsung tanya soalan kita yang macam lagu Pahang tu, anak siapa? Kan? Kita langsung tanya anak siapa tu? Sebab adab. Tapi kalau kita tengah duduk makan tu, ada orang naik kereta, menjala gitu. Memang kereta tak ada menogak, ada orang menjala. Dia berhenti tu, pin, dia horn punya kuat lah. Allah, siapa pula ni? Dia turun, weh, nak tanya, penolong PPD mana? PPD mana? Kalau pun orang yang menjawab tu penolong PPD pun, entahlah, kau pergilah tanya orang lain. Sebab apa? Sebab dia tak ada adab. Imam Malik dah pesan kan, biar ilmu sikit, jangan tak ada adab. Biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Bukan maknanya jangan tutup ilmu banyak. Ilmu sikit dengan adab bagus. Lagi banyak ilmu tapi ada adab lebih bagus lagi. Macam itulah. Iya, itu sebabnya dalam menuntut ilmu termasuklah ilmu adab, guru-guru, PPD semua kena tekankan. Pastikan setiap sekolah diletakkan ilmu adab ni, kena beritahu. Cikgu-cikgu kena dibekalkan tentang adab pada anak-anak murid ni. Itu sebab Nabi pesan dalam mendidik anak-anak, dia kata takdibu auladukum. Didik anak kamu tu, dia guna takdibu tu, adabkan anak-anak. Takdibu auladukum bisalasati asya, dia kata, dengan 3 perkara. Pertama, bihubi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajar dia sayang Nabi. Kedua, bihubi ahli, ajar dia sayang ahli keluarga Nabi, kena tengok sirah. Ketiga, biqiraatil Quran. Maknanya adab tu mustahab. Kan? Apa antara adab dia? Hormat guru. Mana pantang larang yang cikgu bagi tahu tu kena ikut. Kalau tak ikut pantang larang cikgu tu, macam mana nak berjaya? Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Kalau kita dah hilang, belah mati dah kita ni, barulah tak payah ikut. Mana selagi hidup, kena ikut amanah yang cikgu bagi. Apa yang cikgu dah tentukan. Datang dari Padang Keladi singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang? Kena ikut. Hidup kita ni sementara ya, tapi ikutlah. Kita dulu pun apa hal lah tak boleh macam ni. Kenapa itu tak boleh? Kenapa ini tak boleh? Rupa-rupanya semua ada hikmahnya. Hikmahnya nak jadi manusia yang berjaya. Dulu masa zaman dulu, tanyalah Tuan Haji Basri dan semua yang ada pada hari ini. Dulu mana ada ceramah motivasi? Ada ceramah motivasi datang bagi galakkan suruh belajar rajin-rajin, bersungguh-sungguh. Mana ada? Motivator nombor 1 mak kita. Motivator nombor 2 ayah kita. Tu second lah. Yang mak kita, ayat dia mana ada motivasi sangat. Kau nak jadi orang, kau belajar. Tu ayat dia. Kau nak jadi orang, kau belajar. Tu dia. Ayah kita, kau ikut cakap mak kau. Macam tu lah, sama seperti di atas. Dia macam tu ya. Kan? Dulu mana ada? Bila mak kita cakap, kau nak jadi orang, kau belajar. Kita pun fikir, selama ni aku bukan orang ke apa? Rupa-rupanya, sejajar dengan apa Nabi pesan, khairun nas, anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia memberi manfaat pada orang lain. Itu orang. Bukan orang-orang. Orang-orang dah bukan orang dah. Orang hutan lebih lagi bukan orang. Kan? Walaupun orang hutan tu 98% menyerupai manusia, sifat manusia ada pada dia, kecuali dia tak boleh bercakap, dia tetap dipanggil sebagai manusia. Ada beza manusia dengan menjadi manusia, ada beza. Itu sebabnya kita kena terapkan nilai-nilai yang baik. Ilmu kena terapkan. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Kena cari ilmu. Itu sebab saya kata bila anak-anak nak jadi YouTuber, cakap dengan saya nak jadi YouTuber, saya kata okey, jadilah YouTuber. Tapi jangan lupa, saya nak beritahu sejarah sikit.
Sejarah sebelum datangnya YouTube ni, dulu kita ada MIRC chat kampung, mamak. Mana chatting. Masa tu bayar kat cyber cafe RM15 sejam. Kemudian turun jadi RM12 sejam. Kemudian RM10 sejam. Ingat murah dah. Ada pula RM5 sejam. Lepas tu RM3 sejam. Lepas tu RM2 sejam. Sekarang RM1 sejam. Ada 50 sen sejam pun ada. Ada yang sejam pertama percuma, sejam kedua baru bayar RM2. Ada. Macam-macam cara nak merosakkan. Berapa ramai budak-budak yang masuk dalam cyber cafe, alhamdulillah buat assignment. Mana ada yang ramai main game, mencarut-carut, memakai hamun, semua keluar mulut dengan kawan-kawan dalam. Saya ada masa tu. Dekat dalam cyber cafe tu, masa tu kebetulan dulu kita tak macam nak ada handphone canggih macam ni. Kena pergi cyber cafe sebab nak beli tiket flight. Nak pergi ceramah dekat Sabah Sarawak, beli tiket flight. Tengah beli tiket flight, budak tu main game online. Dia tembak sana, dia tembak sini, dia maki. Kepala semua keluar. Kepala otak, kepala bapak semua keluar. Mencarut-carut ni bercakap. Saya dah tak boleh tahan dah tengah masa beli tiket sudah seberdiri, saya jerit dengan semua tu. Siapa yang sebut lagi perkataan ni, kau balik. Wah, dia kata. Sebab yang mencarut ni semua budak Melayu gitu. Apa masalah tu? Dah lah sebut, bukan sebut barang sendiri. Betul. Saya dengar la ilaha illallah. Masa tu tokek yang Cina, let brother. Kau bising ni siap kau. Budak. Lepas tu slow seorang tinggalkan komputer. Takut. Seorang balik. Ya, betul. Inilah. Kalau siapa ada peluang pergi cyber cafe, cuba duduk tengok. Dengar sendiri bahasa-bahasa ni orang guna kan. Bayangkan tu. Dan begitu juga kita tengok kan. Lepas habis mamak chatting apa semua, lepas tu kita ada Friendster. Friendster pun habis. Lepas ada Friendster kita apa? Kita ada WeChat. WeChat pun habis. Kita ada BBM, BlackBerry Messenger. Lepas tu habis. Kejap je budaya BlackBerry tu. Lepas tu orang tekan berapa huruf, pak keluar bunga. Dia boleh buat tu. BBM dulu. Pun habis. Dulu ingat Facebook. Oh, canggih dah Facebook. Ada Instagram. IG lagi canggih. Lepas tu IG boleh buat video pula. Ingat canggih. Ada TikTok pula. YouTube masa PKP tu beria semua orang tengok YouTube, tidak mana ada. Masa PKP itulah. Oh langsung keluar siapa? Savitra apa yang masak tu? India yang masak waktu PKP tu. Pavitra yang kaya tiba-tiba tu hasil duit YouTube. Oh lepas tu semua lah sibuk nak jadi YouTuber. Tapi saya cakap dengan adik-adik yang nak jadi YouTuber, saya katalah tiba-tiba you nak jadi YouTuber, masa tu YouTube dah tak relevan, you nak buat apa? Saya cakap macam tu. Alangkah baiknya kalau adik-adik jadi YouTuber, dalam masa yang sama adik-adik adalah doktor pakar. Alangkah baiknya adik seorang YouTuber dalam masa yang sama adik adalah bukan seorang guru. Adik seorang YouTuber dalam masa yang sama adik adalah merupakan seorang peguam. Saya pun jadi YouTuber, tapi bila ada masa balik pejabat, budak-budak ni nak buat, staff saya nak buat konten sikit, rakam cakap ni, saya ikut dah lah. Tutang dah balik berapa ada dah pergi ceramah. Saya banyak ceramah daripada YouTube saya ya. Tak tahulah berapa dapat bulan ni, tak tahulah. Dia macam tu je. Jangan, tak ada kita nak jadi, dan kalau boleh janganlah sampai kita merosakkan nama baik kita dengan konten-konten yang tak apa-apa kan. Ada orang buat dengan kualiti tak ada, dengan kualiti skrip, dengan apa ayat-ayat yang tak apa-apalah, menjadikan trend. Ustazah tahu tak oot budak-budak ni budak oot. Saya kata pun budak ni oot. Saya tanya anak saya apa OOTD kan, outfit of the day dia kata kan. Tengok ada yang tanya ni buat oot apa weh, oot apa. Yelah sazah dia solat mengaji ya kan, memang macam tu lah tu. Budak sekarang Allahu Akbar. Lepas tu dia kan trend dengan satu benda kan, tak sebenar-benar tunjukkan trend pun berubah-ubah. So jadi kita yang penting ilmu kan, baru tahu rupanya kisahnya kan. Tapi itu dia, ni zaman ni memang tu zaman dia. Sekejap je, teknologi sekejap je. Kita beli telefon, kita rasa canggih lah, jangan risau. Seminggu je tengok, dah ada telefon lagi baru pada tu. Saya nak tanya semua, telefon paling mahal sekali dalam Malaysia telefon apa? Cakap saya. Cakap kan telefon paling mahal dalam Malaysia telefon apa?
Apa? Apa dia? Tak apa, cakap je. Tak apa, cikgu apa? Oh, 13 Pro Max. Dia cakap. Ada tak yang lagi mahal pada tu? Itulah. Saya cakap tak. Telefon yang paling mahal adalah jenama Vertu. VERTU. Cuba scroll, tengok dalam internet, tengok. Vertu. Cuba cek, tengok. Vertu price, Vertu phone price in Malaysia. Tolong type, tengok. VERTU. Cuba type. Jangan perasan tau iPhone Pro Max tu paling mahal. Tu. Tak, saya nak Ustazah yang tadi yang cakap mahal. Saya tengok Ustazah. Vertu, nak. Vertu phone price in Malaysia. Tengok. Ada tak dia keluar? Berapa? Paling murah berapa? 14,000 tu okey lah. Sebab tahun lepas paling murah harganya 24,000. Sebab dekat telefon tu ni macam phone dulu, macam phone Nokia dulu, tapi dia siap ada diamond berapa karat apa semua ada. So jangan perasan iPhone paling mahal Samsung Note yang flip buka tu belum tahu lagi. Tu sebab apa? Saya suka ni sebab fakta. Berapa? 20,000 kan? Memang 24. 15 tu second tu. Wah. Bayangkan 24,000. Sebab yang saya tahu tu sebab bila saya terdengar kes SPRM buat tangkapan, dia tangkap seorang yang pecah menah tu, dia ambil duit, dia ambil dia punya grant, ambil dia punya bond, tiket kapal terbang, apa semua, pasport dia dan juga handphone Vertu yang bernilai. Ya ke Vertu ni mahal? Saya search punya ya. Rasa nak sorok telefon kita lah. Jangan pasal tak, ini ilmu lah. Tu saya kata, itulah luas ilmu tu penting. Saya kata nak tunjukkan handphone 24 jadahan telefon boleh beli kereta kan, macam tu lah. Pergi haji baru ni, cuba tengok pergi haji, saya dapat panggilan haji tapi yang package lah, tak pergi saya. Paling rendah berapa kan? Paling rendah berapa? 61,000. Paling mahal berapa? 210,000. 210,000 tu kira baring batu dah siap packing dah tu. Letak tepi bantal. Itu Ustaz Don kata, saya pun tak tahu mereka ni nak pergi beribadah ke, pergi bercuti ke, tak tahulah. Ustaz Don kata memang ya kan, sampai satu tahap tu fakta. Tak apa hebatnya orang oh ya ke, ya Allah ya. Itu hebatnya ilmu dengan fakta. Tu yang kita kena. Sebab apa? Saya ni pula anak-anak murid debat saya di USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, selalu datang pejabat nak minta. Kadang saya tak sempat train dia lagi dah. Jadi yang anak-anak murid debat saya yang paling setia dengan saya belajar debat ni USIM lah. Dia orang ni yang paling bagus, paling taat. Sebab mereka dia orang pun belajar degree Quran Sunnah, fiqh fatwa. So memang baik-baik budaknya, yang hafal Quran pun ramai. Jadi bila datang bang nak bincang tajuk, jadi saya nak mengajar dia orang. So fakta saya kena lagi bagi baik dengan dia daripada dia. So saya kena sentiasa up to date. Sebab saya nak tanya Ustazah, cikgu-cikgu, saya nak tanya bahan bacaan apa sekarang selain daripada Mustika, nak tanya Mastika kan. Tengok cerita hantu dekat Luna kan, ada satu hotel berhantu di Serantut. Tengok macam hotel tu je, hotel tu ada cakap kan. Apa bahan bacaan? Macam saya sampai sekarang, sebab kena make sure saya sentiasa up to date dengan fakta-fakta isu semasa. Itu sebab saya tak ada. Kalau orang ni tak betul lah. Tak kira lah parti mana. Tak betul saya cakap. Betul lah. Dia bukan parti sangat pun. Kalau dah salah lah. Macam contoh macam GST dulu, saya kata. Saya pernah sound, saya kata masa orang tu bagi taklimat. Saya nak tanya, benda ni baik ke tak baik? Baik. Kau buat je lah. Kenapa kau nak terang? Kau terang lagi orang takut. Dulu kau naik minyak, kau tak pernah cerita pun. Kau tak pernah explain, tiba-tiba naik je. Kenapa sekarang? Yang dulu lah, masa dulu. Bukan yang baru ni, yang dulu. Saya pernah cakap. Ni, kaki tangan kerajaan. Oh, dengan ini dia memang hargai penyaur awam. Maka kita berikan bonus, one-off insentif sebanyak 500. Siapa yang tepuk tangan tu? Siapa yang tak meja yang sokong tu? Pernah tanya tak penyaur awam berapa keperluan dia? At least. Last masa zaman Pak Lah dulu kot. Masa zaman Pak Lah dulu, sebulan pernah. Paling tidak setengah bulan gaji. Okey lah. Saya tahulah saya jadi pengarah undang-undang. Menunggu tu yang umum tu je.
Harga rokok dan sigarillos lantak lah, berapa harga rokok pun lantak lah, kau nak turun naik ke lantak lah, tapi nanti bonus kita tunggu. Sekarang kau tak payah tunggulah 500 satu. Semua cakap tu. Kan? Nak ni saya cakap ni. Kan? Tapi insya-Allah lah tahun ni ada harapan naik kot. Ada harapan sebab tak lama lagi ada raya besar. Agaknya lah kan. Tapi pada saya tu lah dia. Kan? Mana-mana kita kena kaji benda tu. Tengok. Kan? Tu sebab saya dulu bila saya beli bahan bacaan saya sampai sekarang adalah Dewan Masyarakat. Saya beli. Saya langgan Dewan Masyarakat baru RM6.5. RM6.5, RM7. Top up telefon pun lagi banyak daripada tu. RM6.5, RM7. Kita kena enhance knowledge kita. Sebab yang bagus contohnya macam isu pilihan raya yang lepas, dia keluar kajian, kenapa kalah ni, kenapa ni. Bukan isu kita terus je ni isu kronis semua. Tak, kita kena baca setiap tempat tu ada isu dia. Oh, baru kita tahu rupanya pasal ni. Anak-anak muda macam ni. Dia nak apa? Orang nak apa? Ekonomi ni macam mana? Sekarang ni jangan tak tahu tau. Ekonomi pelaburan asing negara kita sekarang lagi teruk daripada Indonesia dan Vietnam. Memang main. Sekarang semua pelaburan asing semua pergi Indon, Vietnam. Sekarang ni pekerja asing kat Malaysia ni semua yang haram-haramnya. Mana dia yang legitimate lagi dah? Yang nampak kerja-kerja tu semua curi-curi tu. Main. Itu sebab kita kena tahu fakta. Tapi bukanlah kata saya apalah kata tentang pilihan raya tu hak masing-masing pada saya. Kan? Kita tak ada nak cerita politik, bukan. Tapi krisis adab berlaku daripada atas sampai bawah. Krisis adab. Bayangkan di parlimen, kita tak cerita parti. Orang ni kata macam ni, orang ni menjerit-jerit cakap. Sampaikan Sultan Johor kata apa? Macam sangka buruk dia kata. Ini bukan isu tu, tapi isu saya nak sampaikan inilah krisis adab. Jiran dengan jiran tak baik negara kalangan masyarakat. Krisis adab. Melayu, Cina, India dilaga-lagakan. Adab. Sebenarnya isu adab je. Bila bercakap tak kira sensitiviti, Islam ke apa tak kira, bantai. Yang tak faham tu asal Islam je tak apa. Kita kena bertolak ansur. Asal bantai agama lain, oh sensitiviti. Kenapa? Itu yang kita kena kaji, tengok balik. Ini isu adab sebenarnya. Macam mana kita ni, bayangkan umat Islam sendiri dilarang untuk menghina fahaman dan juga anutan agama lain. Kita dilarang, Nabi larang. Ini tiba-tiba pula ada budak Melayu Islam salah hari bulan, dia pula menghina agama sendiri. Kan? Dia kata, siap mengaku saya hafal 15 juzuk tapi zab buka baju. Saya rasa dia tak dapat beza tu juzuk dengan huruf. Aku rasa 15 hurufnya dia hafal tu. Betul tak Ustazah? Kalau orang hafal 15 juzuk akan buat perangai macam tu ke? Tak, mustahil. Kita yakin Quran kalau ada dalam diri dia takkan jadi macam tu. Kalau betul, kita panggil dia sekali, bawa ke sini, jumpa Ustazah tasmik. Cuba baca sikit. Dengan ni saya sahkan saya dah tasmik dia tak pun hafal satu juzuk pun tidak kata dia. Orang ambil kesempatan. Sebab apa? Puncanya apa? Punca senang je. Kan? Puncanya adalah apabila kita berlaga. Kan? Dalam organisasi sendirilah. Kalau kita tengok yang kes-kes SPRM tangkap apa semua kan, kita tengok kat luar kan. Puncanya bukannya orang luar. Orang dalam organisasi itu sendiri. Itu sebabnya dalam semangat Mahal Hijrah ni kita tengok macam mana Nabi persaudarakan. Pak Aus dan Khazraj tu didamaikan. Ansar Muhajirin pun dipersaudarakan. Maka kita pun kena ambil semangat tu. Jangan lagi jatuh menjatuhkan. Bila kena tangkap tu sebabnya saya pernah bagi talk tentang integriti. Yang panggil tu SPRM pula tu. Saya pun beli. Patut dia ceramah kat saya tajuk tu. Tajuk integriti, dia minta saya ceramah. Dia kata apa? Bukan apa Ustaz. Dukun luar lagi laku pada dukun dalam negeri. Dia kata. Dukun dalam kampung sendiri orang tak percaya, dia kata. Dia nak dengar pandangan saya. Masa tu saya bagi talk sekali tu dekat Putrajaya, dekat KPDN, Kementerian Perdagangan dalam apa dan pengguna kan. Perdagangan dan hal ehwal pengguna. Masa tu tajuk dia apa? Bicara integriti apabila kain terlondeh. Orang memang gelak lah tajuk tu. Tapi sebenarnya apa maksud kain terlondeh? Contohnya ruam mula-mula dekat buku lali. Dia makin lama makin besar. Kita kena settlekan cepat. Dalaman kita kena selesaikan. Sekolah kena settlekan. Jangan heboh-heboh dulu. Settlekan dulu. Bersihkan dulu. Kan? Kalau benda tu masih peringkat awal,
Tapi bila kita biar dia makin besar, datang doktor pakar, datang SPRM. Doktor pakar ni, saya syak mungkin dah merebak ke tempat-tempat lain. Dilondehkan kain tu, langsung nampak semua. Maksudnya bila SPRM datang, dia takkan semak satu jabatannya. Seluruh departmen sampai PPD kena semak. Tu maksudnya. Itu sebabnya kita kena jaga ukhuwah antara satu dengan yang lain. Jangan tamak, jangan sombong. Hidup kita ni jangan sombong. Sombong tak ke mana? Sombong sifat siapa Ustazah? Sombong sifat siapa Ustazah? Setan. Kita nampak tu. Kan? Kan? Iya. Diratuk macam tu lah sebut. Kan? Saya teringat masa beli ikan patin kan. Saya suka beli ikan patin, memang favourite lah. Saja beritahu banyak kali dah sebut. Ikan patin ni memang favourite saya. Terutamanya patin goreng. Goreng bawang. Saja sebut ni. Saya ingat waktu saya sebut dekat mana tu, dekat di kompleks penjara Kuantan. Kompleks penjara apa? Dekat Penuh, dekat tu. Saya minat betul patin. Saya rasa dah 3 kali saya sebut dah ni. Lepas tu bos dia, aku pergi cari patin cepat, cari patin. Dapat saya tengah hari tu. Alhamdulillah kan. Seronok saya beli. Sekali tu saya pergi kat Temeloh tu, saya singgah. Bang, kita masih harga lama bang, RM25 sekilo dia tu. Iya dia. RM25 sekilo. Patin buah mahal ke bang? RM200 sekilo. Patin muncul RM600 sekilo. Kalau kami makan pahit, kami jual manis. Dia kata tu. Saya kata gelak sungguh saya. Agaknya macam mana sedapnya patin muncung tu. Patin buah tu. Macam mana sedapnya. Saya tak pernah rasa tu. Allah Akbar, bertambah pula demandnya. Adalah gurau aja. Saya teringat bila tau, masa saya ceramah di Lipis. Malam saya ingat saya penceramah yang paling tak malu sekali kot. Ada satu masjid di Kuala Lipis tu, malam tu dihidang ikan kerai. Ikan kerai dengan ikan patin buah. Ya Allah, mengeletek-ngeletek nyawa sedap-sedap. Sedap betul. Saya siap tanya tu. Tak pernah rasa penceramah tanya, Mam ada lagi tak lauk ni? Dia orang siap ambil lagi kat dapur. Ustaz, ini dia yang tinggal Ustaz. Ini dia yang ada. Tapi memang sedap. Allah Ta'ala bagi hebat ni Pahang ni. Setiap daerah sungai dah lain sedap patin. Kan? Terbaik lah. Datang semula. Apalah datang semula? Sampai besok kot dia hantuk ni. Aduh, saya datang Pahang dah terbayang dah tu kan. Jadi itulah dia. Macam mana pun yang paling penting adalah perubahan. Jadi bila kesimpulan kita boleh ambil, perubahan ni Nabi ajar kita adalah niat dan jihad adalah berubah pada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik, lebih baik kepada lebih baik. Jangan tamak, jangan sombong, jangan dengki. Itu yang akan menjatuhkan organisasi kita. Jangan dengki. Guru-guru ajarlah jangan bergaduh pasal naik pangkat. Janganlah bergaduh pasal nak jadi kebit kedang, ketua bidang. Isteri saya, dia baru dapat jadi ketua bidang. Saya kata, apa perasaan yang dapat jadi kebit kedang? Tak ada mana orang sebut kebit kedang. Dia marah saya. Teruk. Kan? Saya pernah jadi guru dulu. Lepas pada saya belajar dulu, saya pernah lah sekejap sebelum saya sambung belajar diploma dulu, saya jadi guru ganti. Kemudian jadi guru ganti selama 2-3 bulan. Kemudian dapat GSTT, guru sandaran tidak terlatih, SPM dengan gaji 494.50 sen. Saya ingat lagi angka tu. Kan? Dan saya akhirnya setelah 6 bulan saya mengajar di SRJKC Pehua, Sekolah Rendah Jenis Kebahasaan Cina Pehua, ke sekolah Cina. Saya ambil keputusan saya tak boleh mengajar. Mati budak ni nanti. Saya tak ada nilai kesabaran yang ada pada cikgu-cikgu, pada ustazah-ustazah ni. Jangan Allah. Sabarlah aku. Ustazah itu baiknya lah. Itu sebab saya cakap hari report card dia jumpa mak bapak, jangan elok sangat cakap.
Bila mak bapak tu tanya anak saya macam mana, semua cakap elok aja. Macam mana anak saya? Dia ni okey sebenarnya, cuma ialah kan banyak main. Kalau dia usaha sikit, insya-Allah boleh berjaya. Alah, menyampahnya lah aku. Tu yang mak bapak tu tak percaya budak tu jahat. Mak bapak tu tak percaya budak tu nakal, budak tu banyak buat perangai, mak bapak tak percaya. Cakap je tu terang, ini peleset nombor 1 dalam sekolah. Saya hari-hari doa, biarlah budak ni cepat pindah sekolah. Bapak memandang kecil besar, dia nak kau siap kau balik garang. Barulah budak tu tak berani buat perangai, sebab dia tahu hari pokat dia mesti akan cerita semua. Macam mana dengan anak saya, cikgu? Macam inilah, saya tak boleh nak cerita, semua ada dalam ni. Bacalah senarai kemungkaran dan keburukan yang dia buat lepas. Macam tu payah sangat kan. Jadi jangan kita dengki, sebab apa-apa hal pun semua tu, apa pencapaian, apa juga rezeki datang daripada siapa, Ustazah? Rezeki daripada apa? Pandai pun. Tahu rezeki daripada Allah ni ada 3 perkara hakikat rezeki. Pertama, punca Allah tentukan. Kerana Allah tak bagi benda lain. Allah bagi pangkat tu daripada mana? Oh, rupanya dekat PPD nanti PPD syorkan nama kita pula naik, contoh. Kemudian mungkin kita disyorkan jadi Kebit Kedang tadi. Saya kata, apa naik Kebit Kedang? Naik je pangkat, gaji tak naik. Ayat dia kan, ayat dia tu lah kan. Ataupun guru kanan mata pelajaran sekarang kan, nama dia kan. Ataupun dapat naik timbalan pengetua, penolong pengetua ke kat sekolah ni. Kita tak tahu. Itu pertama, hakikat punca. Mungkin juga rezeki lain, rezeki anak pandai, anak dapat masuk universiti, punca. Kedua, kadar berapa banyak pun Allah tentukan. Jangan petikai. Dan yang ketiga, bila kita dapat rezeki itu pun Allah tentukan. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, saya rasa cukuplah setakat tu. Saya faham signal-signal tu. Sebab yang lama dekat satu program tu biasanya sesi bergambar. Saya faham, nampak Ustazah tu keluar daripada tudung ni sini, bawah-bawah tu. Main tu, asyik betul. Itu yang dekat Rompin tu. Semua tahu dekat Rompin. Saya camah dekat Rompin, faham. Camah-camah. Lepas tu malam tu ketua kampung dekat Rompin tu dia ajak makan malam lah, jamu sikit, sebab kita buat program My House, repair rumah orang susah, TV Hijrah tu. Ustaz, kita bergambar Ustaz? Boleh, masalah. Lepas tu duduk, yang ketua kampung dengan saya duduk kat bawah tu, yang makcik-makcik tu berdiri belakang, tengah bergambar, makcik belakang tu berbunyi free size, dia kata. Free size, saya kata pandang apa lah free size pula makcik. Ya macam ni itulah, itu freestyle kata. Aduh, sabar. Tapi dia confident. Bagus betul dia. Tapi itulah kan, pengalaman lah kan, pengalaman. Jadi apa-apa pun tuan-tuan sekalian, yang penting sekali adalah ukhuwah, jaga ukhuwah antara kita. Terapkan nilai adab pada anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita ni berjaya, bukan jadi lawyer, jadi engineer saja, tapi jadi seorang yang beradab, seorang yang berakhlak. Campaklah ke mana pun, kalau ada adab ni, hebatlah dia. Anak murid Imam Malik yang paling senior, nama dia Abdul Rahman bin Qasim. Dia kata, aku mengabdikan diri aku untuk menuntut ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab sahaja. Jadi itulah pentingnya adab, nak beritahu. Saya kalau pergi dekat pondok Ustaz Jafri, pondok Al-Faizin, kompleks tarbiyah Al-Faizin kan, anak murid dia salam budak tahfiz tu, salam cium tangan saya, bukan macam ni. Macam ni lah. Terbalik tangan saya. Cuni. Macam tu lah dia. Jadi, kan, adab ni jangan kita lupa untuk terapkan. Ya? Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik PPD menjemput pada hari ini, rasa nak junjung. Itu saja daripada saya.